Tu duduk. Nama Muhammad Irfan lah. Betul. Datang sini dengan apa? Saya datang sini naik kereta tadi. Kereta. Jauh lah? Tak juga, rumah ni dekat Bangi. Oh, Bangi. Tak jauh sangat. Tak jauh. Ni. Okay, dah makan? Makan Alhamdulillah ni. Makan dekat on the way nak pergi sini, singgah dekat dataran nilai tu ada mamak di sana. Tempat tu kan? Makanan dia sedap. Okay. Dia nak cari tu masuk dalam ni senang lah, cari bilik. Nak cari bilik tu senang juga, sebab nak masuk guard tu tanya ni pondok pengawal tu, dia tunjuk mana FKP kan, Fakulti Kepimpinan Pengurusan. Dia tunjuk jalan nak pergi sana. Lepas tu sampai sini tanya orang berkata apa ni, orang sekeliling mana bilik kaunseling. Dia tunjuk bilik ni. Tanya orang kan. Tanya orang sini sebab sini dah banyak ke bilik tu. Okey. Nama Irfan, jadi boleh Irfan bagi tahu latar belakang. Maksud latar belakang tu keluarga saya, keluarga, nama, umur, study, family. Pertama sekali, nama saya Muhammad Irfan bin Abdul Aziz alias Abdul Haji. Nama parent saya Abdul Aziz dan nama mak saya Nurul Nihar. Diorang dua kerja sebagai guru. Lepas tu saya cuma ada 2 orang adik-beradik, dan saya abang yang sulung. Adik saya perempuan masih bersekolah rendah. Saya berasal daripada Sabah, dan sambung belajar dekat ni lah, dekat apa namanya ni, Kuis, Kolej Agama Islam Selangor. Nama Irfan kira boleh panggil Irfan? Boleh panggil Irfan, Ipan, mana ikut keselesaan. Okay. Saya panggil Irfan lah. Boleh. Saya kenalkan diri saya ialah Alif Fahimi lah, sebagai kaunselor Irfan pada hari ini. Okay. Ni sebelum tu saya nak tanya, Irfan tahu apa itu maksud kaunseling? Tahu? No. Boleh Irfan ceritakan? Kaunseling ni ikut kefahaman saya kan. Satu usaha nak membantu seseorang tu mencari jalan penyelesaiannya. Betul kan? Betul. Betul kan? Soalnya kalau ikutkan yang ayat betul lah, jangan satu hubungan, satu proses hubungan profesional antara saya sebagai kaunselor dan Irfan sebagai klien untuk menyelesaikan isu-isu lah. Jadi saya kaunselor, saya akan bantu lah, bantu. Jadi kalau isu untuk selesai masalah tu bergantung dari Irfan, untuk Irfan buat kan. Faham. Jadi saya nak beritahu tentang sesi kita pada kali ni kan. Sesi kita pada kali ni, saya sendiri ialah Alif Fahimi sebagai kaunselor kepada Irfan untuk membantu Irfan dalam menyelesaikan isu Irfan. Jadi Irfan sebagai klien untuk ceritakanlah kepada saya apa-apa pun yang Irfan tentang isu Irfan. Lepas tu untuk limitasi masa kita dalam 40 minit hingga ke sejam bergantung pada isu yang Irfan nak cerita lah. Baik. Jadi kalau Irfan cerita tu, jangan risau Irfan, sebab di sini kita akan jaga etika kerahsiaan. Jadi kalau Irfan cerita, akan jaga di sini saja. Tapi kalau macam ada Irfan macam ada membahayakan diri Irfan ataupun apa-apa, klien ataupun orang yang Irfan cerita tu, jadi saya ada hak untuk memberitahu kepada pihak-pihak yang berwajib. Okey Irfan? Faham. Okay. Sebenarnya study di quiz macam mana? Dia kebelakangan ni sekarang dalam study week kan. So dia macam pressure dari segi nak ulang kaji lah. Lepas tu ada certain assignment yang perlu disiapkan, dan due dia hujung minggu ni. Kira study week, assignment kira study week, kira dah study lah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau assignment dah siap lah. Kira Ada yang perlu dihantar lagi. dia hantar lah. Betul. Tu kalau dengan family, kan Ifan duduk jauh tu. Macam mana? Pada Okay. peringkat awal tu memang ada rindu dengan family. Orang kata apa, homesick. Tapi lama-kelamaan ada kawan semua kiri kanan kan. Mereka macam kalau raya mereka ajak balik kan. So kalau apa ni, rindu tu tetap rindu, dia kurang. So cara apa ni, kalau rindu sangat-sangat tu saya video call dengan dorang lah. Dapatlah mengubat rindu tu sikit. Jadi kalau kira Ifan sekarang kira dengan lebih pada dengan kawan kan. Sebab Betul. dengan family dengan jauh. Lepas tu kalau Ifan serindu tu, Ifan akan video call lah mereka kan. Betul. Video call mereka. Lepas tu kira sekarang ni kira okey lah. Sekarang ni dah tahun ke berapa? Sekarang ni tahun 3. Tahun 3. Saya tahun pertama tu kira akan rindu lah kan. Rindu. Kira tahun 3 ni kira kata dah okey lah. Dah Okey, tapi ada dengan situasi lah macam ni. tapi itu yang saya katakan, tahun 3 banyak assignment yang perlu disiapkan. Yang due dia ni hujung minggu ni, dengan banyak lagi apa ni, mata pelajaran yang saya nak ulang kaji. Kan. Dia betul kan, dia tahun 3 dia banyak lah apa yang orang kata tesis lah, assignment lah, apa semua. Jadi dia akan jadi banyak lah. Betul. Okay. Sekarang boleh Ifan okey lah. Nak Ifan dah ready nak cerita tentang isu yang Ifan nak bawa pada hari ni. Boleh. Boleh lah. Boleh Ifan boleh lah. Isu kan nak cerita. Isu yang saya hadapi sekarang ni, saya ni stres di minggu-minggu terakhir semester ini. Sebab yang saya katakan tadi, saya stres disebabkan assignment yang perlu dihantarkan. Dengan dalam masa yang sama saya stres juga untuk membuat ulang kaji. Sebab exam semakin hampir, saya takut saya tak ada masa untuk ulang kaji dengan siapkan assignment lah. Saya takut dorang macam berlanggar masa saya ulang kaji dengan masa saya menyiapkan assignment. So kan maksudnya Ifan ni kan kira waktu ulang ni kira waktu yang struggle lah kan. Sebab Ifan yang saya kata tu Ifan nak hantar assignment sambil kena study lagi kan. Itu Jadi Ifan akan rasa tertekan lah, dengan stress kan. Lagi ada lepas tu saya rasa isu dari segi pengurusan masa saya. Sebab saya dah plan untuk melakukan suatu kerja kan, tapi saya pelik kenapa macam saya tak ada masa langsung. Rasa macam kesuntukan masa untuk melakukan satu benda tu. Dia berkaitan juga dengan stres saya alami tu. Nak fikir nak buat assignment, nak fikir nak ulang kaji, nak fikir untuk masa sendiri. Saya rasa macam tak cukup masa. So pengurusan masa pun saya ada masalah dalam perkara tu. Soalnya dalam kita nak bahagikan kan, untuk masa untuk kita study lagi, lepas tu masa untuk kita buat assignment, masa untuk kita sendiri macam kita boleh nak usulkan, Betul. kita nak faham kan. Jadi masa time tu untuk pengurusan masa tu macam akan lebih kurang lah kan. Dia akan kacau sikit kan. Jadi kita tak boleh nak ada dalam pengurusan masa lah. Betul. Boleh saya tanya, kalau stress tu nak bawa ke macam mana tu? Macam mana yang kita tekan stress tu pergi? Macam mana? Macam mana stress tu kan? Macam kita assignment tu macam mana? Dia macam sebab due penghantaran tu makin singkat, nak dekat dah. Tapi dalam saya membuat assignment tu, saya macam celaru, fikiran bercelaru, nak buat ni, nak study ni. Itu yang membuatkan saya stres. Kerana masa time Ifan buat assignment tu, Ifan macam tak tahu kan apa yang dalam assignment tu nak bahas. Dia macam dia confused lah kan dalam assignment tu. Jadi kita jangan tergendala lah, kita tertangguh lah sementara kan. Jadi kalau
tu stress. Kalau saya yang study tu macam mana Ifan boleh ceritakan dengan lebih lanjut? Tadi tu sebab saya ada 12 subjek yang perlu dipelajari. So untuk melihat setiap subjek tu, membuat revision setiap subjek tu, apabila saya baca satu subjek ni, saya akan terfikir dengan subjek lain. Saya baca ni, saya terfikir subjek lain. Baca ni, terfikir subjek lain. Nak baca study lagi, terfikir assignment yang belum siap. So jangan Ifan macam dia terbayang-bayang lah benda yang berbaharam. Macam kita dah study yang subjek tu kan, lepas tu kita nak study untuk subjek yang lain pula, subjek tu yang kita ingat pula kan. Kalau bila kita study, kita ingat pada assignment pula, assignment kita yang tak pun nak siap lagi kan. Dia kalau assignment tu kan, dia start lebih kepada mana, assignment kan ada jenis kan. Kalau jenis kumpulan ke ataupun individu? Kalau saya rasa lebih kepada individu lah. Individu. Sebab bagi saya, kalau assignment secara berkumpulan, kita kita bekerjasama untuk menyiapkan assignment tu. So dia macam satu benda yang besar, pecah-pecah kepada bahagian-bahagian, dan kita ditugaskan untuk menyiapkan satu bahagian tu, betul kan? So dalam tugas assignment tu memang saya rasa tak ada masalah sebenarnya. Sebab saya dapat bahagian ni, satu bahagian subtopik, kawan-kawan saya pun dapat bahagian-bahagian yang sama. So saya fikir saya nak buat assignment ni, saya buat ni dululah. Sebab dia melibat, first dia macam sikit, kita boleh buat lah. Satu lagi, dia melibatkan semua orang. So memang perlu difokuskan lah yang kerja berkumpulan tu. Lepas tu kalau untuk kerja individu pula, assignment individu, bagi saya itu agak assignment individu yang berat. Sebab bukan contoh dia, assignment kumpulan, kerja yang dia minta 10 muka surat. Tapi kalau kita ada 5 orang, seorang boleh ambil 2 muka surat, senang. Kalau individu pula, seorang tu yang kena buat 10 muka. Tu yang saya fikir pressure, tekanan lah untuk menyiapkan kerja tu. Belum lagi untuk mencari artikel-artikel dia, untuk cari reference, untuk buat quotation, untuk mencari data. Itu lah maksudnya. Tiada macam saya lebih kepada individu kan. Kalau kumpulan tu, macam Ifan kata, yang biasa kerja kumpulan kan, kita ada pembahagian kita sendiri kan. Dan kira kawan Ifan kira semua dapat beri kerjasama lah, kira supporting lah kawan Ifan kan. Jadi pun boleh tolong kan, siap-siapkan dalam masa diudik tu kan, kira okey lah kan. Itu kalau individu tu yang Ifan punya masalah kan, isu apa benda kadang-kadang kalau yang individu tu sekarang kita seorang, jadi benda tu akan jadi banyak lah, kerja tu akan jadi banyak. Jadi yang tu lah, nak cari reference, nak cari quotation, artikel, benda tu kan orang kata perlukan data untuk yang thesis kita kan. Okay. Itu macam mana kesan kepada Ifan? Kesan dia, saya macam tak terurus. Saya boleh katakan saya tak terurus. Sebab saya datang ke sini pun berfikir lagi. Sebab nak tinggalkan assignment dengan orang kaji tu kan, nak datang ke sini. Tapi saya fikir balik lah, takkanlah nak hadap tekanan macam ni je kan. Nak macam tahu jugalah macam mana saya boleh selesaikan masalah ni. Terus saya datang ke bilik kaunseling ni. Tapi efek dia ialah saya tak terurus. Dan saya cakap seperti tadi, saya macam pengurusan masa saya terjejas. Dan saya takut juga disebabkan tekanan ni, kesihatan mental saya pun mungkin terjejas. Tapi Alhamdulillah buat masa sekarang masih okey. Last sekali takut markah untuk peperiksaan saya pun, saya bimbang dia akan terjejas juga.
Kalau Ifan kata tu macam Ifan tak terurus lah dalam keadaan masa sekarang ni. Betul. Tapi kalau pergi kelas tu macam mana? Okey lah kalau kelas, kesan-kesan berkelas lah. Macam saya katakan tadi, kalau kelas tu saya tak ada masalah sangat sebab ada kawan kan. Ada kawan yang boleh membantu time kelas. Cuma apabila membuat kerja individu tu, situ pressure sebab exam kan kita bersendirian. Nak hadap exam tu. So itu yang saya risaukan. Dalam kelas tu Ifan okey je kan, sebab kita dengan kawan kita kita boleh masih lagi boleh bincang semua kan. Betul. So time exam tu je kan, exam kan macam biasa lah kita kena jawab seorang lah. Jadi benda tu akan macam susah lah benda tu kan. Betul. Kalau apa yang Ifan dah buat sekarang ni, kalau untuk yang Ifan stress Macam mana? sebenarnya Ifan ada cuba untuk buat apa-apa lah, macam pergi jogging ke, pergi healing mana-mana. Apa ni, usaha saya lah untuk hilangkan atau kurangkan stres tu. Saya pun ada usaha dah untuk menghilangkan stres tu. Salah satunya untuk datang ke sesi kaunseling ni antara salah satunya lah. Tapi selain tu usaha saya macam apa ni, keluar jalan-jalan dengan rakan. Saya pergi apa ni, apa kena panggil tu, ke pantai. Ke pantai dengan rakan jugalah. Yang kawan first tu pergi bandar macam pusing-pusing KL je. Okay, lepas tu saya ada ke pantai. Tapi dalam masa yang sama saya masih teringat kerja yang nak dibuat tu. So enjoyment saya tak sampai lah masa nak keluar tu. Saya ada juga nak bersukan macam jogging. Lepas tu saya pun ada bermain game sikit lah. Mobile game ataupun PlayStation, untuk macam bukan nak hilangkan susah, cuma nak distract diri saya lah dari teringat benda tu. Jadi macam usaha Ifan dah macam-macam lah yang Ifan dah buat kan. Betul. Contohnya macam Ifan kata Ifan dah pergi pantai kan, pergi pantai dengan pantai tu lah. So kan bila kita tengok pantai kita rasa macam dia tenang lah, sebab dia ada natural dia sendiri lah. Lepas tu pada tu Ifan pergi jogging kan. Jadi Ifan macam dah usaha lah. Lepas tu pergi dengan kawan kan. Kawan lepas tu salah satunya macam Ifan main sini kan. Ifan berani lah untuk datang ke sini untuk menyelesaikan masalah. Ifan sedar apa yang macam benda tu kan stress lah. Jadi Ifan dah sedar apa yang Ifan perlu buat lah untuk langkah-langkah untuk hilangkan stres tu kan. Jadi Ifan bagus. Jadi yang kalau kawan tahu yang Ifan stres ke, saya dapat lihat juga yang stres tu bukan saya seorang lah. Kawan-kawan lain pun ramai yang stres. Cuma saya tak nampak lah kami masing-masing tak menunjukkan yang diri kami tu stres. Masing-masing cuba untuk sembunyikan stres kami. Saya takut yang stres yang kami alami ni akan memakan diri lah nanti. Kawan misalkan kita duduk sendiri, kita duduk dengan kawan, kita pasti akan nampak kan stres tu sendiri kan. Tapi sebab kan kita duduk sama-sama dengan kawan kan, jadi kita akan overcome sendiri lah kan. Jadi kalau sebenarnya kalau Ifan buat tu dengan Ifan buat kawan lah kalau nak hilangkan stres. Betul. Jadi stres tu kalau Ifan boleh ceritakan lagi apa yang Ifan nak ada stres tu, apa yang Ifan macam Ifan buat lagi lah untuk macam selain pada assignment dengan study tu. Apa? Selain pada assignment study tu apa lagi yang membuatkan saya stres? Kalau umumnya yang perkara yang buatkan saya stres adalah benda yang saya telah rancang tapi benda tu
tak jadi seperti apa yang saya rancang. Faham tak? Macam saya dah plan something A, B, C, D. Okay, perancangan tu berjalan dengan lancar. A okay, B okay. Sekali dekat C tu ada kekangan, ada halangan. Supaya apa ni, untuk saya nak buat C tu, tu buat saya stres. Okay, betul. Kira maksudnya kira membawa misalnya kan bila plan kita tu kita tak menjadi kan, macam kita nak macam kita buat apa kita buat study tu, lepas tu kita tak jadi study pula pada hari tu kan. Benda tu memang akan membuatkan kita stres kan. Betul kan? Study, kalau study Ifan boleh ceritakan macam mana yang stres tu? Stres untuk study. Macam apa yang Ifan dah, apa yang kesal pada Ifan kalau study tu, macam kalau Ifan study dia tak masuk ke apa ke? Study tu saya rasa yang buat stres tu sebab banyak benda nak cover. Macam saya katakan tadi, saya ada 12 subjek yang saya nak perlu buat revision. Dan setiap subjek tu mempunyai apa ni, cabaran sendirilah sebab 4 dari subjek tu menggunakan bahasa Arab sebagai pengantara. Jadi sebab subjek bahasa Arab tu lah saya rasa stres sangat untuk membuat ulang kaji, sebab saya memang lemah bahasa Arab. Dan 6 subjek lain tu sebenarnya bagi saya tak ringan sangat, tapi saya masih boleh buat apa ni, study tu tak pening lah. Sebab meskipun dia guna bahasa English but saya okay, English saya okay. So saya rasa macam tak ada hal lah yang 6 subjek tu. Okay. So kalau Ifan boleh ceritakan lagi yang pasal subjek Arab tu macam mana? Macam subjek Arab tu dia subjek berkaitan dengan sirah, berkaitan dengan sains, berkaitan dengan apa ni, syariah. Tapi saya faham benda tu. Saya dah pelajari benda tu. Tapi sebab dia menggunakan medium bahasa Arab sebagai bahasa pengantara, dan Arab saya memang orang kata ke laut, memang payah nak buat study. Terpaksa nak study tu memang kena ada font lah, translate. Kalau subjek yang lain tu, kerja yang lain tu macam mana pula? Kerja saya ada Arab. Kerja lain tu saya dah katakan tadi, saya senang nak study sebab dia guna medium English lah. So alhamdulillah kefahaman saya terhadap bahasa English ni okay. So bagi saya untuk baca buku English atau artikel English, I think it's not a problem for me. So but untuk bahasa Arab tu memang payah sikit lah. Kalau yang tanya Arab tu kan, apa yang Ifan dah buat kalau macam Ifan dah study sebelum ni? Mungkin untuk Arab tu kan, macam saya katakan tadi, saya study Arab tu first saya guna translate lah, guna Google Translate. Saya gambar, saya baca terjemahan Melayu dia lah. Saya baca terjemahan Melayu, tulisan Arab tu saya tulis terjemahan dia dekat atas buku tu. So saya baca situ, try hafal-hafal sikit key point dia. Satu lagi, kalau memang terjemahan, kan kita tahu kalau terjemahan Arab ke Melayu ni tak sama, penggunaan perkataan dia tak sama. So terjemahan dia ada yang lari. So saya akan bertanya lah dengan housemate yang agak pakar dengan bahasa Arab. Okay, maksudnya kalau macam Ifan nak study Arab tu, kira Ifan dah try dah lama untuk kita tasirkan Arab tu kepada Melayu tu kan. Lepas tu dalam masa sama kira Ifan dah hafal semua benda tu kan. Kalau Ifan tak ni, Ifan kan tanya pada kawanan kau yang pakar. Betul. Jadi kalau saja English tu kan, kalau English tu, kalau yang Ifan
buat tu Ifan buat sama macam Arab ke Ifan buat cara yang lain lagi? Untuk English tu saya belajar seperti biasa untuk English. Saya tak perlu translate sebab kefahaman saya dengan bahasa English tu okey. So I don't need to translate it to bahasa Melayu. So macam study seperti biasa, buka buku, baca macam tu je. Kalau betul, maksudnya Ifan akan study macam buka buku, tengok slide semua tu lah. Itu yang tadi dalam subjek yang pakai medium English tu lah kan. Betul. Boleh harap tu. Okay, kalau itu saya nak tanya, kalau dalam skala 1 sampai 10, strength Ifan tu berada di mana? Macam 10 akan paling teruk lah. Untuk stress assignment ni, saya boleh katakan stress saya dekat 8.75. Tinggi juga lah. 5. Misalnya kalau macam stress tu kan, macam ada banyak benda yang Ifan stress kan. Kira study lagi, assignment lagi. Lepas tu lah, macam tu lah. Jadi betul, study kan dia banyak kan. Jadi macam membawa kepada isu Ifan yang kedua tu kan. Lepas tu ni saya nak tanya, kalau pengurusan masa Ifan tu macam mana yang Ifan buat? Macam boleh beritahu macam rutin Ifan? Okay, untuk pengurusan masa saya boleh kongsikanlah sikit rutin harian saya. Untuk pengurusan masa yang saya sekarang ni, yang saya nampak, okay, hari saya akan bermula pada pukul 10 pagi. Sebab saya akan bangun pada pukul 10 pagi. Pagi tu memang badan saya akan rasa penat, rasa loi, macam tak nak buat apa hari tu. Saya akan habiskan setengah jam dari masa tu masih baring dekat tilam, bermain phone. Main phone baring. Lepas tu 10.30 macam tu saya mandi lah. Mandi, siapkan diri. Saya tak sarapan pagi, tapi menunggu masa untuk makan tengah hari lah. Makan tengah hari tu ikut kawan lah, kalau nak makan kedai mana. Sebab kat rumah pun kami lah ni, sebab week exam kan, kami jarang masak dah dekat rumah. Makan kat luar. Okay, makan luar, balik solat Zuhur. Petang tu saya buat 3 benda. Antara 3 ni, saya study, saya buat assignment, ataupun saya bermain game. Sampai waktu asar, saya solat asar. Lepas asar tu saya ni lah, sebab asar tu kan asar masih awal, so ada buka-buku sikit. Ada kalau ada yang nak dibuat tu sikit. Tu yang saya pening nak guna masa petang tu untuk bermain sukan ke, untuk bersukan ke, ataupun nak buat kerja. Sebab apabila kalau dah bersukan teringat kerja belum siap. Kalau buat kerja tu teringin pula nak bersukan, rasa pening. Lepas tu Maghrib hingga Isyak tu memang habiskan untuk baca, untuk spiritual punya kendiri lah, rohani punya kendiri. Lepas tu solat Isyak. Lepas Isyak tu kami keluar makan. Macam saya cakap tadi, kita orang tak masak, memang makan luar je untuk minggu-minggu terakhir ni. Keluar masak, makan. Lepas makan tu kami pergi ni pula, apa nama dia, Muhammad. Makan, balik rumah. Balik rumah tu saya sambung buat assignment lah. Assignment. Lepas tu buka tajuk lain. Kan saya cakap tadi ada 12 tajuk. Buka tajuk lain lagi. Saya buka buku tu sampai lebih kurang pukul 12 macam mana. Stop kejap, saya macam main game lah. Sebab
kalau hadap buku je sampai hujung Ya. memang sakit lah. Jadi saya makan apa ni, macam makan tengah malam lah. Sebab nakkan tenaga kan, makan tengah malam. Makan apa yang ada, macam Maggi lah, keropok lah. Habis makan tu sambung lagi buka buku. Buka buku, time ni saya selang-seli lah. Buka buku jap, assignment jap, main game jap. Jadi saya akan biasanya tidur balik pukul 3 saya tidur. Lepas tu saya bangun balik pukul 6. Pukul 6 bangun saat subuh, baca sikit. Baca tu sampai saya tertidur. Tidur balik, start hari lain. Pukul 10 juga bangun. Macam itu lah, macam makin kasar kepada hidup Ifan lah kan. Dalam minggu-minggu exam ni kan, macam Ifan kata yang Ifan kira petang tu Ifan study, ataupun Ifan buat assignment, ataupun Ifan main game kan. Tu Ifan akan bangkit pukul 10 lah kan, untuk kita bangkit tidur, yang main phone dulu, lepas tu akan terus makan tengah hari lah. Betul. Tu malam lah Ifan buat assignment kan, sambil bergilir kepada buat assignment, sambil gilir kepada study yang lain pula kan. Dan Ifan dah study subjek, macam petang tu Ifan jadi subjek Arab kan. Tu kira petang, kira malam Ifan jadi English pula kan. Betul. Okay. Kalau kawan-kawan yang lain ada join Ifan study ke Ifan seorang? Ya, kan kami ni tinggal serumah, kos berbeza. So ada yang sama, macam subjek-subjek elektif. Subjek-subjek elektif tu sama, ada yang sama. Tapi untuk subjek-subjek core saya, rasanya saya seorang lah. Sebenarnya Ifan study seorang lah. Misalkan yang kalau sudah belajar subjek tu, kira ada beberapa yang elektif tu akan study dengan kawan kan. Kalau subjek core tu akan study seorang kan. Saya akan study seorang diri. Saya masa dengan kawan lain macam mana? Sama lah? Tak juga. Kadang-kadang saya jealous lah dengan kawan lain. Ada yang dia punya apa ni, mata pelajaran dia tu ada yang 7, ada yang 8. Betul lah. Ada yang sampai 6. Dia pun cerita macam jealous sikit. Jadi saya kan kata tu Ifan duduk dengan kos lain kan, jadi jangan saja untuk dia punya kos tu kira berbeza kan, ada 7, 6 kan. Jadi mungkin dekat situ ada banyak masa kan untuk study lagi kan. Macam Ifan ada 12 kan, mungkin kira banyak lah untuk Ifan study kan. Sebenarnya kalau macam tu kita boleh boleh matlamat yang boleh letak matlamat lah. Boleh lah. Kalau macam tu, apa yang Ifan matlamat Ifan hari ni untuk nak kalau boleh nampak tu dengan yang kot tu ialah pengurusan masa Ifan lah kan. Yang masa Ifan yang bila Ifan semasa tu akan bawa berkait dengan stres tu kan. Jadi macam Ifan kata awal-awal tu, Ifan kata yang Ifan stres sebab sudah ada 12 subjek, assignment yang belum dihantar. Lepas tu dengan kawan pun masih okey je kan. Tapi Ifan study seorang, dan assignment pun Ifan susah nak fahamkan dan confuse tentang apa yang Ifan nak buat. Betul. Pada pengesahan masa ikutkan Ifan dah macam dah okey lah kan. Tapi sebabkan keadaan ataupun diri yang macam rasa macam belum dapat adapt lah dengan benda tu, jadi Ifan rasakan pengesahan masa tu susah lah kan. Betul. Jadi boleh kita tambah-tambah yang Ifan nak menjaga akan pengesahan masa dengan lebih efektif lah, timetable yang lebih efektif kan. Betul. Jadi kalau macam tu, saya tanya apa yang Ifan nak dari sesi kali ni? Saya nak macam tahu lah
saya nak nampak apa yang buatkan saya stres tu. Dan kedua, sekurang-kurangnya saya dapat nak hilangkan tu, mungkin saya rasa agak susah. Saya nak kurangkan je lah stres saya. Lepas tu kalau yang daripada Irfan kata Irfan nak kurangkan daripada stres tu kan, kalau yang apa yang Irfan nak buat lagi tentang apa yang Irfan nak buat lagi selain daripada yang Irfan dah cakap kan tu. Usaha saya lah nak kurangkan stres tu. Saya rasa apa yang saya boleh lakukan, mungkin membawa diri lah, jalan-jalannya apa, kurangkan lagi apa ni, macam tinggalkan semua, bukan tinggalkan lah, macam bukan tinggalkan terus, bukan menangguhkan lah, dia macam tinggalkan sementara, simpan dulu, phone pun simpan, tak nak kacau, healing yang sebetul-betul healing, apa ni, enjoy in the nature lah. Kalau macam tu, kalau Irfan kan nak masuk nature tu kan, adakah macam kan ia akan memadai dengan apa yang Irfan usahakan tu lah? Ulang sekali. Jangan kan bila Irfan kata Irfan nak tinggal, nak restkan kan semua benda kan, jadi kan Irfan rasa itu kan memadai lah untuk Irfan Saya rasa overcome kurangkan stres tu. Saya rasa kalau buat macam tu je memang takkanlah. Memang dia cuma dapat kurangkan je lah, tak hilangkan terus. Tapi saya belum jumpa lagi jalan nak betul-betul hilangkan stres saya kan. Jadi kalau selain itu, ya plan Irfan sekarang yang untuk plan Irfan yang untuk kurangkan stres tu, Irfan bukan healing macam restkan daripada perkara dunia ni, Irfan buat tu. Lepas tu kalau bulan tu belum memadai, jadi saya sendiri lah, saya kaunselor, kita akan berbincang lagi lah dalam sesi yang akan datang tu. Kita akan bincang, kita dah letakkan mata-mata kita, iaitu Irfan nak kurangkan stres tu dan menjadi dan pengurusan masa yang lebih efektif kan. Ya, betul. Jadi saya rasa sesi kita mungkin sampai sini saja. Jadi sebelum tu saya nak bagi homework boleh? Homework boleh. Nanti Irfan balik habis sesi ni, Irfan boleh buat homework, iaitu Irfan listkan benda yang Irfan rasa benda tu kan jadikan Irfan serahan, dan macam try ubah balik lah. Apa yang listkan masa-masa kan, macam masa Irfan ni Irfan buat apa semalam. Jadi yang tu kita akan berbincang lah, untuk yang sesi selanjutnya kita akan bincang, kita akan tengok dalam homework Irfan tu apa yang kita boleh buat lagi lah. Untuk saya kan tolong Irfan lagi lah, kan bantu lagi Irfan tu. Jadi saya rasa sampai sini je, mungkin kita akan jumpa pada sesi yang akan datang lah. Okey, baik. Jadi